Kerajaan perlu 17 bilion ringgit lunas faedah 1MDB. Pengguna bebas buat pilihan kaedah pembayaran di tol. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Cinasami, Berita Parlimen. Rang Undang-Undang RUU Racun Pindaan 2022 yang antara lain bagi memberi fleksibiliti dalam pengendalian racun dengan membenarkan penggunaan dokumen dalam bentuk elektronik dibentang untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. RUU bagi meminda Akta Racun 1952 kurungan Akta 366 itu juga bertujuan meningkatkan beberapa penalti dalam Akta 366 berhubung dengan penggunaan racun dan bahan psikotropik. RUU itu juga antara lain memasukkan seksyen baru iaitu seksyen 32A yang menyatakan apa-apa kesalahan di bawah akta itu boleh dikompaun. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali ketika membentangkan RUU itu siang tadi berkata bacaan kali kedua akan dibuat pada persidangan ini. Sebelum ini, RUU Racun Pindaan 2019 ditarik balik daripada dibentangkan di Dewan Rakyat pada 5 November 2020 setelah dibentang untuk bacaan kali pertama pada 25 November 2019 bertujuan diteliti semula dan diperkemaskan bagi faedah semua pihak. Baik, sesi menggula perbahasan husul menjunjung kasih titah diraja hari ini melibatkan 8 kementerian. Ia bermula dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang memaklumkan langkah sewajarnya sedang diambil bagi memulakan semula rundingan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MU FTA. Timbalan Menterinya Dato' Lim Ban Hong menjelaskan kerajaan sedia maklum mengenai kepentingan Kesatuan Eropah sebagai antara rakan dagang utama Malaysia. Pada perbincangan terkini pada 23 Disember 2021, kedua-dua belah pihak telah mengambil maklum akan kedudukan terkini, isu-isu yang masih tertangguh dan berusaha untuk merundingi pendekatan dan hala tuju perjanjian ini. Keputusan untuk menyambung semula rundingan ini akan dibuat dengan teliti setelah mengambil kira kepentingan semua pihak. Pada 14 Ogos 2019, Jemaah Menteri telah memutuskan untuk menangguhkan rundingan MEU FTA berikutan tiada kesefahaman daripada kedua-dua pihak berkaitan isu-isu sensitif seperti perolehan kerajaan, dasar Bumiputera, halal dan hak harta intelek termasuk petunjuk geografi. Beliau turut menjelaskan mengenai perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Satu kajian analisa kos faedah bagi mengenal pasti impak daripada penyertaan Malaysia telah selesai dijalankan dan bakal dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat. Susulan itu, dokumen kajian ini akan dimuat naik ke laman sesawang MITI sebagai rujukan umum, terutamanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Malaysia dan Amerika Syarikat juga telah bersetuju untuk merangka satu memorandum kerjasama antara kedua-dua negara melalui satu sesi meja bulat yang diadakan pada November 2021. Kerjasama ini akan menyumbang kepada usaha MITI dalam rangka pelan tindakan pengukuhan rantaian bekalan produk-produk strategik dalam negara. Kerajaan telah membuat bayaran faedah dan pinjaman One Malaysian Development Berhad 1MDB sebanyak 13.31 bilion ringgit melalui dana akaun amanah Kementerian Kewangan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata dana akaun amanah tersebut masih berbaki 15.76 bilion ringgit namun tidak mencukupi untuk melunaskan kesemua prinsipal hutang tersebut. Berdasarkan aliran tunai penyelesaian hutang 1MDB dengan mengambil kira jangkaan dana penyelesaian yang bakal diterima daripada M-Bank sebanyak 515 juta ringgit serta baki jaminan pemulihan aset oleh Goldman Sachs sebanyak 954 juta US dollar, kerajaan masih perlu menampung kekurangan atau shortfall keperluan dana berjumlah 17
bilion ringgit bagi tujuan pelunasan baki prinsipal dan faedah hutang 1MDB sebanyak 38.8 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2039. Tengku Zafrul berkata, dana awam pernah dan masih perlu digunakan untuk menanggung hutang 1MDB sama ada dari segi bantuan langsung atau melalui dana pemulihan aset 1MDB. Berikutan masalah kewangan yang dihadapi 1MDB, kerajaan dari April 2017 hingga November 2021 telah menyalurkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman atau pendahuluan berjumlah lebih 10 bilion ringgit melalui MOF dan juga syarikat Menteri Kewangan diperbadankan bagi tujuan membayar komitmen dan faedah hutang 1MDB. Beliau berkata kerajaan akan terus memastikan hutang 1MDB dibayar pada waktu yang ditetapkan dan kerajaan akan terus berusaha untuk mendapatkan semula dana berkaitan 1MDB yang telah diseleweng sama ada melalui tindakan undang-undang maupun rundingan penyelesaian. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul memaklumkan kadar dividen KWSP yang diumumkan baru-baru ini sepatutnya lebih tinggi pada 6.7% berbanding 6.1% jika tiada pengeluaran simpanan oleh ahli-ahlinya. Beliau berkata dividen tambahan sebanyak 5.4 bilion ringgit itu sebaliknya boleh diagihkan kepada semua ahli jika pengeluaran sebelum ini tidak dibuat. Kehilangan 5.4 bilion ringgit dari dividen ini telah menyebabkan lebih kurang 5.3 juta ahli yang tidak pernah mengeluarkan wang simpanan mereka melalui mana-mana skim pengeluaran sebelum ini terpaksa menerima pulangan yang lebih rendah ke atas simpanan mereka. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat sekalian yang juga mewakili pencarum yang tidak perlu mengeluarkan simpanan mereka, adakah ini adil? Secara keseluruhan, ahli KWSP mempunyai akses bagi sehingga RM71,000 dalam dana persaraan itu melalui 3 program pengeluaran khas iaitu iLestari, iSinar dan iCitra yang telah memberi manfaat kepada lebih 7.3 juta ahli. Pengguna lebuh raya masih boleh membuat pilihan pembayaran tol sama ada menggunakan mod pembayaran Touch 'n Go, Smart Tag ataupun sistem identifikasi frekuensi radio RFID. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Failah Yusof menjelaskan pilihan yang diberikan itu berdasarkan maklum balas yang diterima daripada pengguna berhubung isu RFID. Ini adalah bagi memastikan pengguna punya pilihan dan tidak merasa terbeban untuk berubah menggunakan teknologi sistem pembayaran tol yang baru. Kementerian komited dalam memastikan kelancaran pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti yang dikenali sebagai multi-lane free flow akan dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Dan penggunaan pendekatan teknologi RFID ini akan sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa bagi memastikan objektif pelaksanaan teknologi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Serentak dengan keperluan itu juga, penambahbaikan secara berterusan dilakukan syarikat konsesi di lorong-lorong RFID sepanjang jajaran Lebuh Raya Utara Selatan Plus. Menyentuh mengenai harga bahan binaan yang semakin meningkat akibat pandemik, Menteri berkata kementerian mengambil maklum mengenai perkara berkenaan. Bagi meneruskan kesinambungan dalam usaha untuk mengatasi peningkatan harga bahan binaan, kajian dan rayuan berkaitan BOP telah dilaksanakan oleh kementerian ini. Kementerian Kerja Raya melalui Lembaga Pengguna Industri Pembinaan Malaysia sentiasa melaksanakan pemantauan harga purata bulanan dan menerbitkannya melalui portal National Construction Cost Center di alamat n3c.cidb.gov.my. Data harga yang diterbitkan di portal ini membolehkan pemantauan dibuat terhadap trend harga. Harga bahan binaan ini dikumpulkan melalui kerjasama dengan beberapa persatuan berkaitan pembinaan dan diperolehi daripada kontraktor, pembekal dan peruncit. Aktiviti pemantauan harga bahan ini telah dilaksanakan semenjak dari tahun 2002. Final award berhubung isu tuntutan waris Sultan Sulu yang dikeluarkan dalam prosiding timbang tara di Mahkamah Arbitrari Paris, Perancis tidak akan menjejaskan kedudukan Sabah sebagai sebuah negeri dalam Persekutuan Malaysia.
Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menjelaskan Kuala Lumpur telah banyak kali menegaskan pendirian tidak mengiktiraf dan melayan sebarang tuntutan ke atas Sabah yang telah diiktiraf Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan masyarakat antarabangsa sebagai antara yang menubuhkan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Ingin ditegaskan juga bahawa kerajaan Malaysia tidak berdiam diri, tetapi sebaliknya kerajaan telah mengambil langkah-langkah perlu untuk menghentikan prosiding tuntutan tersebut seperti berikut. Pertama, tindakan perundangan di Sepanyol. Mahkamah Tinggi Madrid Sepanyol telah mengeluarkan keputusan yang berpihak kepada kerajaan Malaysia apabila memutuskan bahawa pelantikan Dr. Gonzalo Stampa sebagai penimbang tara yang telah dilantik oleh pihak penuntut adalah terbatal dan tidak sah. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata kerajaan tidak mengiktiraf tuntutan dan prosiding timbang tara berkaitan arahan pembayaran pampasan berjumlah 62.59 bilion ringgit kepada waris Sultan Sulu. Berhubung isu Pulau Pisang di Johor pula, beliau menjelaskan kedaulatan pulau itu tidak dipertikaikan Singapura dan ia adalah hak milik Malaysia. Malah Singapura juga mengiktiraf kedaulatan itu berdasarkan perjanjian di Meterai antara almarhum Sultan Ibrahim dan Governor Negeri-Negeri Selat Sir James Alexander Stoneham pada 6 Oktober 1900. Malaysia mempunyai kawalan sepenuhnya terhadap Pulau Pisang dan pekerja di rumah api perlu mendapatkan kebenaran negara serta perlu melalui laluan imigresen Malaysia di Kukup Johor untuk keluar dan masuk ke kawasan rumah api itu. Berkaitan keselamatan pejabat dan kaki tangan kedutaan yang berada di dua negara, dimaklumkan kerajaan sama sekali tidak berkompromi terhadap keselamatan mereka, contohnya dengan melakukan proses evakuasi jika perlu. Pada waktu yang sama, dari semasa ke semasa kita menaik taraf sistem keselamatan pejabat-pejabat perwakilan Malaysia di luar negeri, contohnya sistem kamera lita tertutup, sistem kad akses dan sistem pendaftaran pelawat. Menyentuh konflik Rusia-Ukraine, Menteri berkata Malaysia telah menyatakan pendirian di pelbagai peringkat untuk sentiasa berkecuali, namun sentiasa menghormati hak kemerdekaan sesebuah negara dan integriti sempadan. Kementerian Pendidikan KPM telah menggariskan 7 pendekatan dan ketetapan bagi menangani isu beg berat dalam kalangan pelajar sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata sebagai langkah permulaan kementeriannya akan menyediakan kemudahan lokal di sekolah rendah secara berfasa. Ia melibatkan murid tahun 1 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi dan melibatkan 10,662 kelas dengan 323,186 murid. Selain itu, KPM juga akan meningkatkan kerjasama erat dengan ibu bapa dan penjaga, khususnya bagi memastikan murid membawa buku mengikut jadual ditetapkan. Di samping itu, sesi lebak urus dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG akan terus ditingkatkan sebagai satu pendekatan pemantauan. Turut akan dilaksanakan ialah penyusunan semula jadual waktu, penggunaan 2 buku latihan bagi setiap mata pelajaran dan menggunakan buku aktiviti disediakan KPM. Langkah lain termasuklah penerbitan berterusan buku teks versi digital serta pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP berpusatkan murid. Sementara itu, KPM juga sedang meneliti semula garis panduan dan prosedur kemasukan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen ke sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Sementara penelitian itu dilaksanakan, Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 1/2009 kemasukan kanak-kanak warga negara tanpa dokumen ke sekolah dan Surat Siaran KPM Bilangan 3 tahun 2018 permohonan kemasukan sekolah murid bukan warga negara masih berkuatkuasa. Kadar pengangguran keseluruhan kalangan rakyat negara ini pada suku keempat 2021 menyusut sebanyak 0.5% kepada 4.3%. Ia menyaksikan bilangan penganggur menurun dari 760,700 orang kepada 696,400 orang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarawanan berkata kedudukan tenaga buruh juga stabil dengan peningkatan guna tenaga berterusan. Situasi itu didorong penurunan bilangan penganggur berikutan pengoperasian semula lebih banyak aktiviti ekonomi dan sosial.
Mengikut sektor ekonomi, guna tenaga dalam sektor perkhidmatan terus mencatatkan tren peningkatan terutamanya dalam aktiviti perdagangan borong dan runcit, perkhidmatan makanan dan minuman serta pengangkutan dan penyimpanan. Tren yang sama turut dilihat dalam sektor pembuatan dan pembinaan. Mengenai isu sama dalam kalangan golongan belia, graduan kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pakej rangsangan bagi mengatasi masalah pengangguran. Beliau turut menjelaskan 148,300 pekerjaan baru pada tahun 2021 melalui inisiatif Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta 9 agensi pelaburan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 77,353 pekerjaan baru dicipta dalam sektor pembuatan, 44,723 daripada sektor perkhidmatan, 25,233 jawatan daripada sektor pembinaan dan 990 daripada sektor pertanian. Baik, ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah raja bagi Kementerian Pengangkutan, Menterinya Datuk Seri Dr. Vika Siong menjelaskan perbincangan bersama dengan Singapura bagi projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura telah dimulakan mengikut terma-terma baharu. Perbincangan akunya masih di peringkat awal. MOT sedang bersiap sedia untuk mengadakan perbincangan awal dengan Singapura pada suku tahun kedua tahun ini. Selaras dengan hasil lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Thailand pada 25 Februari 2022, MOT juga sedang meneroka kemungkinan mengadakan kajian kebolehlaksanaan HSR dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL pula, ahli yang berhormat diberitahu semakan semula jajaran untuk Seksyen A Kota Baharu Dungun telah diluluskan oleh kerajaan sebelum ini dengan jumlah serta lokasi stesen di Kelantan telah dimuktamadkan. Pemilihan stesen ditentukan oleh pelbagai faktor seperti kos pembinaan, populasi, ketersambungan dengan mod pengangkutan lain, fungsi stesen sama ada untuk kargo atau penumpang dan sebagainya. Oleh kerana projek ini turut melibatkan pembiayaan antarabangsa, maka projek ECR perlu dilaksanakan berdasarkan kelulusan ini. Kementerian Pengangkutan amat komited untuk memastikan kesaling hubungan rel di negara ini dan akan menumpukan kepada perkara ini selepas projek ECR disiapkan. Pelaksanaannya kelak tertakluk kepada keupayaan kewangan negara pada masa akan datang. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah menyediakan 2 bentuk bantuan kepada golongan SASA yang terjejas akibat bencana banjir Disember tahun lepas. Program pembangunan semula projek agro makanan dan tabung bencana tanaman padi merupakan platform yang disediakan kementerian susulan kerugian yang dialami sektor agro makanan. Di bawah TBTP, pesawar yang mengalami kemusnahan tanaman akibat banjir bakal menerima bantuan secara tunai sehingga RM1,800 per hektar dan terhad maksimum sehingga 3 hektar. Sehingga 10 Disember 2021, seramai 9,082 orang pesawar telah mendapat manfaat melalui TBTP yang melibatkan bantuan berjumlah RM13.6 juta. Bagi tahun 2022 pula, permohonan di peringkat negeri sedang diteliti dan anggaran permohonan adalah sebanyak RM2 juta. Kementerian juga telah menyediakan RM100 juta di bawah dana bangkit semula keluarga agro untuk membantu meringankan beban golongan SASA dan pengusaha-pengusaha sektor agro makanan yang terjejas akibat bencana ini. Tambahan, kerajaan juga telah meluluskan bantuan tambahan di bawah bantuan banjir keluarga Malaysia kepada pengusaha agro makanan yang terjejas banjir melalui suntikan dana sebanyak RM20 juta untuk tabung bencana tanaman padi TBTP. Bagi pengusaha pertanian lain pula, sebanyak RM50 juta tambahan telah disediakan di bawah program pembangunan semula projek agro makanan PPSP.
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu memulihkan projek rumah terbengkalai. Antaranya menubuhkan pasukan khas bagi menyelaras dan mencari penyelesaian projek sakit serta mengenal pasti pemaju-pemaju berkeupayaan dan berpengalaman untuk mengambil alih pemulihan projek. Bagi projek perumahan rakyat PPR yang dibangunkan oleh KPKT, tindakan diambil terhadap projek yang bermasalah adalah seperti berikut. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa khas, Contract Coordination Panel PCP yang difungsikan oleh KSU Kementerian, melaksanakan pemantauan berkala. Dan ketiga, penyelesaian bersama PBN di samping penglibatan agensi pusat seperti ICU, Jabatan Perdana Menteri untuk isu-isu ini. Turut dilaksana pemulihan projek-projek perumahan swasta terbengkalai terutama kategori kos rendah dan sederhana yang memenuhi kriteria ditetapkan Kementerian Kewangan melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Wakil Machang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob. Sebanyak 51,631 kes membabitkan jenayah dalam talian dengan kerugian bernilai lebih 1.6 bilion ringgit direkodkan bagi tempoh 2019 hingga 2021. Timbalan Menteri Dalam Negeri 2, Dato' Jonathan Yassin berkata, pembelian dalam talian merekodkan kes tertinggi iaitu sebanyak 18,857 kes diikuti pinjaman tidak wujud dengan 15,546 kes. Untuk itu, pihak berkuasa meningkatkan penguatkuasaan dan pengoperasian serta menjalankan pendakwaan terhadap mereka yang terbabit dalam penipuan. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh PDRM untuk memerangi sindiket penipuan seperti ini, termasuklah dengan meningkatkan penguatkuasaan undang-undang, pengoperasian, tangkapan dan seterusnya, menjalankan pendakwaan ke atas mereka yang terlibat dalam penipuan. Sejak dari tahun 2019 hingga 2021, seramai 26,359 tangkapan telah dibuat dan sebanyak 16,029 pertuduhan telah pun dilaksanakan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Kampar Su Kiong Siong. Pihak berkuasa juga sentiasa melakukan libat urus bagi memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai kes jenayah dalam talian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HEP akan membentangkan rang Undang-Undang Kawalan Bekalan Pindaan 2021 dalam masa terdekat. Jelas Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia merangkumi pindaan Seksyen 10 bagi memperluas kuasa tangkapan kepada pegawai bekalan dan tambahan 3 seksyen baharu. Ini termasuk Seksyen 12A memberi pegawai bekalan kuasa menjual barangan kawalan yang disita yang bersifat mudah rosak. Seksyen 12B bagi mengecualikan tuntutan terhadap kerajaan oleh mana-mana pihak berkenaan dengan barangan-barangan yang disita. Serta Seksyen 25A untuk mengadakan peruntukan mengenai pensampalan dalam menjalankan pemeriksaan dan penganalisaan terhadap barangan kawalan yang disita. Dalam perkembangan yang sama, untuk makluman yang berhormat betul, Kementerian senantiasa komited untuk melaksanakan kajian untuk meneliti kesesuaian untuk meminda peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa untuk ditambah baik selaras dengan persekitaran perniagaan yang dinamik serta merancangkan sektor perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan ke arah yang lebih progresif. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Betung, Datuk Robert Lawson Chuat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KP dan HEP sedang dalam proses menguasakan perundangan transaksi dalam talian menerusi pindaan Akta Perdagangan Elektronik 2006. Ia melibatkan Multimedia Development Corporation MDEC, pengendali tapak pasar dalam talian dan pemain industri berkaitan tindakan penguasaan secara lebih bersepadu. Menteri KP dan HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, susulan penularan COVID-19 di Malaysia dan pembudayaan norma baru, pembelian dalam talian menjadi pilihan utama untuk berbelanja. Kementerian turut mengadakan jaringan kerjasama dengan agensi berkaitan seperti PDRM tadi, Polis, Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM
termasuklah syarikat telekomunikasi dan pengendali tapak pasar dalam talian, itu online marketplace bagi mementeras kegiatan manipulasi peniaga yang tidak beretika. Dalam pada itu, sejak tahun 2020 hingga 17 Februari lalu, KPDN HEP menerima 24,018 aduan melibatkan kerugian sebanyak 21.7 juta ringgit bagi penipuan secara dalam talian dan media elektronik. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pandan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar SPKLB Restart berjaya membantu 586 orang usahawan setakat ini. 319 orang atau 76% daripadanya merupakan usahawan wanita luar bandar melibatkan nilai geran sebanyak 2.97 juta ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1, Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad menyatakan program khusus bermula September tahun lalu dengan geran bantuan antara RM3,000 hingga RM5,000. Ia bagi menampung kos operasi dan keperluan modal pusingan untuk membantu usahawan memulakan semula perniagaan yang terkesan akibat COVID-19. Bagi tahun 2022, dengan peruntukan sebanyak RM15.3 juta, iaitu peningkatan sebanyak RM4.3 juta dari tahun sebelumnya. KPLB dan juga agensi telah merencanakan beberapa program secara menyeluruh bagi membantu usahawan meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka. Program-program tersebut termasuklah program Rural Business Challenge 2.0, RBC 2.0, program usahawan bergerak, Rural Business Outlet, program SPKLB dan juga program Outreach Usahawan. Terdapat juga program Desa Mall at KPLB untuk membantu usahawan luar bandar memasarkan produk secara dalam talian melalui platform e-dagang. Melaluinya seramai 2,404 atau 80.5% usahawan wanita luar bandar mendapat manfaat. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Baco, Neh Muhammad Abduh Neh Abdul Aziz. Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM menetapkan sasaran pendaftaran 300 buah koperasi karya masjid baru di seluruh negara tahun ini. Sekiranya tercapai, ia menjadikan jumlah koperasi karya masjid sebanyak 762 buah, melebihi 10% daripada keseluruhan 6,514 masjid di seluruh negara. Bagi menyokong pelaksanaan aktiviti perniagaan koperasi karya masjid, KUSKOP melalui SKM turut menyediakan beberapa bantuan, antaranya bantuan permulaan sehingga geran RM100,000 di bawah program Koperasi Perhatian Rakyat, bantuan pembangunan perniagaan kepada koperasi yang layak sehingga RM300,000, bantuan sehingga RM300,000 di bawah program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi, bantuan sehingga RM100,000 di bawah program transfer kepada mana-mana koperasi karya masjid yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Tan Sri Nur berkata, berdasarkan data interim pada 30 Jun 2021, SKM telah mendaftarkan 462 buah koperasi karya masjid di seluruh negara dengan bilangan keanggotaan seramai 38,616 orang. Baik, berita Parlimen 14 Mac 2022 berakhir di sini. Dari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Mohan Chinasami, salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.